Ustaz, nak tengok pedang Ustaz sekali tadi? Nak tengok? Okey, baik. Ini yang saya katakan tadi. Untuk jenazah yang nak bawa balik keluar negara, dia perlu melalui satu proses embalming. Embalming ni pengawitan mayat, ya, yang mana hanya orang yang diberi kursus dan juga lesen khas saja yang boleh buat kerja ni. Dia bukan macam postmortem bedah mayat, kan, dia cek apa jantung apa semua. Tapi embalming ni, dia tujuan dia untuk menyedut keluar darah dalam badan. Kita tahu dalam badan manusia ni ada 70% cecair. Dan setelah cecair itu keluar habis, dalam badan manusia ni ada organ dalaman. Organ-organ jantung, limpa, hati, usus, semua ni kalau ikut kaedah embalming yang sebenar perlu dihancurkan. Kalau tengok sini Ustaz, nampak tak tajam? Inilah yang akan ditebuk di bahagian perut, dan di hujung dia ni, keliling dia ni ada lubang-lubang, ini untuk vacuum. Di hujung dia ni ada pipe yang akan sambung. Kita godok perut mayat tu untuk hancurkan jantung, limpa, hati, semua sedut, keluar. Itulah proses yang menyakitkan. Saya kata, orang tanya saya kenapa saya belajar benda lah ni kan. Islam boleh ke? Membenarkan ke? Dari sudut hukum, memang sebenarnya tak boleh kita pindahkan dalam keadaan ini menyakiti jenazah, bahkan mungkin haram kan. Tapi ini sebagai solusi, sebab saya dalam pengurusan jenazah ni, saya katakan dalam 17 tahun lah lebih kurang, saya melihat rata-rata orang dia nak bawa balik jenazah balik ke negara asal. Contohnya warga asing kat dalam negara kita ni, Indonesia, Bangladesh kan. Jadi mereka ni bila kita terangkan jenazah kalau boleh mana meninggal situ ke bumi. Itu yang kita tahu. Kita ajar pada mereka, nasihat pada mereka. Tapi ada setengah waris yang berkeras nak bawa balik juga. Jadi bila nak bawa balik, kebanyakan mereka ni serahkan jenazah ni pada entiti ataupun pihak yang bukan Islam. Ini yang kita membimbangkan, sebab bila yang bukan Islam take over jenazah orang Islam pula, mereka buat dalam keadaan yang bagi kita cukup mengaibkan lah, dalam keadaan jenazah ni dibogilkan, dalam keadaan yang kasar dan sebagainya kan. Jadi saya ambil bidang ni sebab apa? Bagi saya sekurang-kurangnya waris tu ada pilihan. First kita akan bagi nasihat pada dia, jangan bawa balik mayat, tu je. Tapi kalau dia nak juga, maka ada orang Islam yang boleh buat. Jadi kita bila orang Islam yang buat benda ni, kurang-kurangnya adalah, betapa kita tahulah batas kita, tak perlulah buka aurat semua sepenuhnya, kita tahulah menyantuni mayat dengan baik. Mujurlah, ini senjata ni hanya digunakan untuk kenderaan, untuk jenazah yang dibawa ke luar negara melebihi tempoh 6 jam. Maknanya perjalanan flight 6 jam lebih. Ya mungkin sampai dalam 3 hari, 4 hari kan. Tapi kalau setakat Asia, Bangladesh, Indonesia, kita gunakan injection je. Injection tu maksudnya 5 liter formalin, cecair formalin, dimasukkan ke dalam tubuh badan melalui injection. Dia cucuk tang sini, tang sini, tang sini, tang sini, dia cucuk. Tapi kalau guna benda lah ni, troka nama dia ni, kita akan masukkan 12 liter cecair formalin, darah dibuang, masukkan cecair formalin. Inilah dikatakan undertaker. Bukan semua orang boleh buat. Kenapa terpegun Ustaz Said Allahu Akbar. Di situlah indahnya Islam. Dan saya dalam kepala ni terus teringat kepada almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Masya Allah, betul Ustaz. Almarhum masa hidupnya dia bagi ilmu, dia meninggal pun dia bagi ilmu. Allah Akbar. Besar tu. Sebesar ilmu jasa dia. Sebab dia tahu kalau nak bawa balik, dia di Amerika Ustaz kan. Mereka lagi teliti. Kalau nak bawa balik negara jenazah keluar negara, memang teliti. Bukan sekadar benda ni. Bahkan setiap anggota badan ni dia akan suntik ubat. Maknanya mayat ni akan buat proper. Macam mana kalau kita tengok jenazah bukan Islam, tengok cantik, comel je mayat dia tu kan. Elok tersenyum dalam keranda tu kan. Dia ada kaedah nak bagi mayat senyum. Jadi dia akan buat macam tu. Memang kita nampak zahirnya nampak baik, sempurna. Tapi Masya Allah, dalamannya hancur. Memang hancur kan. Jadi sebab itulah, mana meninggal situlah elok ke bumi kan. Itu yang kita nak cuba buat sebenarnya. Allahu Akbar. Dia nak naik kapal terbang, memang itu prosedur dia Ustaz. Betul, sebab apa? Kalau misalnya kata nak naik flight, dia akan ada pressure kan. Jadi untuk mengelakkan mayat berbau satu.
mayat berbau, dan satu lagi untuk mengelakkan ada oksigen ataupun pressure lah, tekanan udara dalam badan ni. Kadang-kadang mayat boleh meletup. Bukan meletup apa, pecah lah, perut busung dan meletup. Itu yang disebabkan tekanan di atas udara tu kan. Jadi sebab tu dia kena buang darah, dia kena masuk ubat supaya mayat tu solid, dan tidaklah risiko pada orang yang bawa tu. Allah. Ustaz, ada sahabat kita yang sedang menonton sekarang di pejabat kesihatan daerah. Sebelum meluluskan permit untuk ekspor ataupun import jenazah, biasanya akan menasihatkan dulu supaya jenazah dikebumikan di tempat meninggal. Saya Betul? pernah ikuti taklimat embalming semasa praktikal dulu. Memang tak sanggup, tapi itulah prosedur. Allah. Betul. Memang itulah kita nasihatkan. Tapi kadang orang tak faham, Ustaz kan. Dia lebih fikirkan perasaan, kalau biarlah macam mana keadaan pun, mak dia nak juga bawa balik jenazah kan. Kita sekadar nasihatkan je lah. Mujurlah di Malaysia ni, dia tidaklah kalau sekadar negara Asia saya katakan tadi, masih lagi lah boleh untuk injection. Tapi kalau di luar negara tak boleh. Dia memang solid. Dia memang akan guna benda ni untuk memasukkan ubat dan juga menghancurkan organ-organ dalaman tadi tu. Ustaz pernah buat? Oh, pernah lah. Memang untuk jenazah yang jauh perjalanan, misalnya di Europe, tu antaranya lah yang jauh kan, berbelas jam, memang akan guna kaedah tu. Dia cocok kat mana tu Ustaz? First, kalau ikut prosedur dia, lepas kita cuci jenazah, kita kena basuh dulu lah, istilah dia. Kita akan cari 2 urat. Dalam badan manusia ni ada 2 urat besar, arteri dan vein. Ya Ustaz, saya nak pasang bateri macam nak low pula. Okay. Bateri nak low. Okay. Arteri dan vein ni, di bahagian arteri ni dia akan masukkan ubat. Di bahagian vein tu dia akan keluarkan darah. Darah akan dibuang keluar dulu. Dia tebuk 3 tempat. First, biasanya lah kaedah yang kita belajar ni, yang paling banyak senang nak keluar darah di bahagian ari-ari. Ari-ari ni kat celah kita punya kaki ni kan. Itu dia akan keluarkan. Toreh sampai keluar urat, kita cungkir. Ataupun di bahagian ni, leher kita ni. Ataupun di bahagian lengan kita ni. Ni 3 anggota yang laluan darah yang banyak lah. Dan bila ubat tu dah masuk, darah semua dah keluar, lebih kurang dalam 1 jam kita dah akan biarkan mayat tu, proses tu akan berlangsung. 12 liter formalin akan masuk ke dalam. Kemudian dia akan masukkan besi ni. Baru masuk besi ni. Besi saya kata tadi, dia akan tebuk dekat atas perut, dekat mungkin sebelah kanan pusat ni, sikit je lubang. Sebab kita embalming tidak boleh postmortem, tak boleh berasiat mayat. Tak boleh kita nak potong, kata orang kenapa tak potong je mayat tu, keluarkan jantung, hati semua. Tak boleh. Bukan kita punya kelayakan. Jadi kita boleh tebuk saja untuk hancurkan organ dalaman tadi. Cucuk. Dan sebab apa, dalam organ ni dia ada cecair juga. Tu tujuan dia nak menghancurkan tu, untuk keluarkan cecair dan kaviti semua buang, sampailah kita dengar bunyi tanda dah habis tu. Macam kita minum air teh ais tu Syed. Macam teh ais kalau kita minum guna straw, bunyi dia kan. Itu tandanya dah habis dah tu. Cucuk bahagian lain pula. Memang memang ngeri lah. Lepas selesai, kita akan jahitlah mayat tu balik. Jahit. Selesai. Tu barulah kita buat proses untuk mandi, kafan dan sebagainya kalau orang Islam. Kalau bukan Islam, biasanya dia akan make up dululah, pakai baju, berapa lapis, semua ikut prosedur dia. Saya banyak terangkan benda ni Ustaz Syed. Bila saya buat kursus ke apa semua, saya akan terangkan pada saya akan tunjuk video apakah proses embalming ni. Main kat YouTube pun ada, boleh tengok. Ini tujuan dia untuk kita tahu bahawa benda ni berlaku. Sebab itulah saya selalu nasihat mana-mana pelajar ke, orang yang bekerja kat luar negara ke, orang kita kan, di Mesir ke, di Europe ke, mana-mana ke, meninggal, janganlah bawa balik. Saya nasihatkan sangat-sangat. Kecuali kalau tak ada pilihan.
Tak ada pilihan. Misalnya Ustaz Said, di China, negara China, dia tak benarkan orang asing dikebumikan kat situ. Tanah dia mahal, dia cukup sayang tanah dia. Tapi kalau nak urus kat situ, prosedur dia bakar saja. Jadi kita nak elak mudarat daripada bakar, baiklah kita lalui cara tu, bawa balik jenazah. Kan? Sebab kalau ikut mudarat besar, dia bakar lah kan. Takkan kita sanggup biarkan mayat orang Islam kita dibakar. Jadi tak ada pilihan, paksalah bawa balik. Maka selagi ada pilihan nak kebumi jenazah, baik kebumi je lah dekat situ. Sebab apa? Mana-mana tempat pun dalam dunia ni, selagi ada orang Islam, mesti ada tanah kubur. Mesti ada tanah wakaf. Sebab tu cuma orang kita ni je kadang-kadang dimomok-momokkan. Kalau kebumi kat sini kena bayar setiap tahun, sewa apa semua. Sebenarnya benda tu kadang-kadang ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab lah. Dia ambil kesempatan kat situ. Ini yang sebenarnya saya perjuangkan. Bagus Ustaz. Memang betul-betul mengisi fardu kifayah. InsyaAllah. Yang sedang menonton, kalau ada yang baru masuk, mungkin ada yang tanya ni macam Kak Asmawati tanya, tak berdosa ke buat macam tu. Di awal tadi Ustaz Rafi dah terang jelas-jelas. Yang pertama sekali dinasihatkan yang meninggal ditanam di tempat dia meninggal. Tak payah bawa balik lah. Sama ada kalau orang Malaysia nak bawa balik ke Malaysia, meninggal kat luar, tanam kat sana. Ataupun yang meninggal di Malaysia nak hantar balik ke negara dia. Memang dinasihatkan paling afdal itulah. Tapi ada dalam situasi-situasi seperti di negara China tadi, daripada dibakar, lebih baik kita lalui proses ni. Bagus juga soalan Kak Suhaili ni. Apa perasaan Ustaz Rafi masa buat embalming ni? Jangan jawab lagi. Lepas ni pun kita nak tanya soalan tentang COVID ni. Fokus utama kita tentang COVID. Tapi saya berkenan tengok besi tu. Saya tengok besi tu, saya tanya bab besi tu dulu. Jadi kita nak tanya bab COVID. Sebelum kita tanya